guys, benarlah kata orang kalau masuk kandang kambing mengembek, kalau masuk kandang harimau mengaum. Jadi ini sebenarnya yang berlaku sahabat semua kepada Zuraidah Kamarudin. Kalau sebelum ini mengkhianati parti PKR, kemudian masuk parti Bersatu, ya kemudian sekarang ini pro kepada PAS. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan sahabat semua? Mereka kini menjadi pakar kaki fitnah sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku? Ya, Zuraidah Kamarudin membuat fitnah kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution dan akhirnya didapati bersalah. Ya, dan dia sendiri juga mengaku bersalah dan akhirnya dia juga memohon maaf terhadap fitnah yang dijajah atau dibuatnya terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dan untuk perkara itu sahabat semua, selepas Zuraidah memohon maaf, ini dia kenyataan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan permohonan maaf fitnah daripada Zuraidah. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat-sahabat semua, ya apakah kenyataan daripada Saifuddin ya berkaitan dengan isu ini. Jadi mari kita ikuti berita gempa hari ini sahabat-sahabat semua. Selepas Zuraidah mohon maaf kerana menfitnah, ini jawapan balas Saifuddin Nasution sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan terkini daripada Saifuddin. Pada semalam ya bekas Naib Presiden PKR ya Datuk Zuraidah Kamarudin membuat permohonan maaf secara terbuka di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur susulan fitnah yang dilemparkannya terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution pada Disember 2019. Menjawab hal itu, Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan permohonan maaf terbuka Ahli Parlimen Ampang bekas Ahli Parlimen Ampang itu perlu dijadikan pengajaran kepada semua ahli politik yang pernah terdetik untuk mengkhianati parti. Kata beliau, penarikan balik kata-kata fitnah dilemparkan Zuraidah jelas membuktikan ia bertujuan untuk memudaratkan reputasi ke atas dirinya sebelum ini. Zuraidah sebelum ini menuduh Saifuddin mengamalkan penipuan dan juga rasuah, menerima suapan berjuta-juta ringgit untuk menyertai PAS atau PKR untuk memegang jawatan di sektor awam. Saifuddin memfailkan saman kerana Zuraidah berniat jahat untuk memburukkan kewibawaan serta imejnya sebagai seorang ahli politik. Kaki tangan awam di kacamata masyarakat umum, anggota PKR dan penyokong Pakatan Harapan. Katanya, jelas ya Zuraidah fitnah saya dan tinggalkan parti. Dapat duit berjuta dari sewaktu berkhidmat di tabung tok kenali dan segala macam lagi. Begitulah fitnah jahat yang diungkap dan dijajah oleh Mak Lampir ini. Itu gelaran rakyat di luar sana ya. Dan saya ambil keputusan untuk lawan katanya. Soal kesetiaan saya dalam perjuangan PKR jangan dipertikai. Saya hanya beli tiket salah saja sewaktu buat keputusan untuk bersama-sama dengan perjuangan ini. Alhamdulillah katanya Zuraidah telah kemuka permohonan maaf kepada saya dan menarik balik kata-kata fitnah yang diucapkannya. Pengejaran usaha khianat perjuangan. Tiada yang hidup tenang dengan mengkhianati perjuangan. Kebenaran pasti menang jua akhirnya. Moga ini menjadi pengajaran kepada sesiapa yang berdetik atau terdetik untuk mengkhianati, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Ya, Zuraidah 65 tahun ketika membacakan pernyataan maaf itu di hadapan Hakim Norakmar Muhammad Sani berkata, beliau telah menyatakan beberapa kenyataan terhadap Saifuddin Nasution yang merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan dalam satu ucapan pada sebuah majlis makan malam di Hotel Renaissance di sini pada 8 Desember 2019. Atas ucapan fitnah yang difailkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution terhadap saya berkaitan dengan ucapan tersebut, kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menyelesaikan perkara ini dengan satu kemaafan maaf secara terbuka di hadapan mahkamah hari ini. Oleh yang demikian katanya, saya dengan ini menarik balik kenyataan-kenyataan tersebut terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga memohon maaf kepada beliau, kata Zuraidah. Mahkamah kemudian merekodkan penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua pihak serta melapangkan tarikh perbicaraan yang ditetapkan selama 3 hari semalam. Jadi itu antara kenyataan daripada Zuraidah yang memohon maaf dan akhirnya ya Datuk Seri Saifuddin Nasution juga turut membuat ulasan ya tentang perkara yang dilakukan oleh Zuraidah, iaitu menfitnah beliau, kononnya amalkan rasuah untuk dapatkan jawatan dan sebagainya. Ternyata semua itu adalah fitnah semata-mata. Dan satu perkara juga yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda ialah berkaitan dengan tuduhan
Kalau semalam kita dengar macam mana semangatnya ahli parlimen Machang iaitu Wan Faizal. Wan Faizal, tidak silap hari ini Wan Faizal bukan Saiful ya. Wan Faizal, Wan Janawi bawah. Ia membuat satu kenyataan kononnya keempat-empat ahli parlimen dari Bersatu yang kini memberi sokongan kepada Perdana Menteri kononnya diugut, diberi habuan atau menerima rasuah. Jadi hari ini sekali lagi ya MP Labuan ya menafikan wujudnya paksaan sogokan ya atas sokongan yang diberikan oleh mereka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita kongsi ya apakah kenyataan terkini daripada ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang beliau menafikan sekeras-kerasnya dakwaan wujud paksaan, ugutan dan sogokan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Seri Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman membuat penafian itu sekaligus menyangkal dakwaan ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Kononnya seseorang individu berpangkat datuk menjadi dalang utama memujuk 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk beralih arah menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi membuat dakwaan 4 ahli parlimen Bersatu telah didatangi oleh seseorang individu dengan gelaran Datuk Botak yang kononnya memberikan tekanan seperti mengugut, menjanjikan projek-projek dan memberi habuan wang tunai untuk sokongan Perdana Menteri. Terutamanya kepada diri saya, katanya semua itu tidak benar. Katanya dalam satu kenyataan dipetik bernama hari ini. Suhaili menambah sokongannya kepada Perdana Menteri adalah demi memastikan kelangsungan rakyat di kawasan Parlimen Labuan. Beliau juga mengulangi pendiriannya bahwa sokongan dinyatakan adalah sukarela tanpa sebarang tekanan. Jadi saya ingin mengulangi bahwa sokongan saya kepada Perdana Menteri adalah sukarela dan tanpa sebarang desakan ataupun tekanan, kata daripada ahli Parlimen Labuan dari Parti Bersatu ini. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, ya seperti mana yang dibuat oleh Ahmad Faizal, ya Wan Faizal ini membuat kononnya dalam satu sidang media itu membuat satu dakwaan ya seorang individu berpangkat datuk untuk memujuk ya mereka-mereka ini untuk ya memberikan sokongan, dan akhirnya sekali lagi ahli parlimen daripada Labuan ini menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu, dan ternyata ya bahawa tuduhan yang dilemparkan oleh ketua pembangkang oleh Wan Faizal, siapa lagi, pengurusi Perikatan Nasional dan beberapa lagi pimpinan ya Ketua Penerangan Bersatu juga turut membuat kenyataan seperti ini. Kononnya mereka didesak, diugut, diberi habuan dan sebagainya. Jadi ternyata sahabat semua, dengan ya Tuan Punya Badan yang telah memberikan kenyataan ini dan menafikan sekeras-kerasnya, dan beliau juga ya membuat satu kenyataan bahwa beliau bakal ya membuat tindakan undang-undang menyaman mereka yang telah menfitnah. Kononnya beliau menerima habuan rasuah supaya mahu menyokong Perdana Menteri kita hari ini. Jadi begitu terdesaknya mereka sahabat-sahabat semua sehingga sanggup ya membuat drama ya seperti itu. Dan kita tahu mereka telah pun membuat laporan polis, dan ya seorang lagi individu yang dikaitkan yaitu Farhas juga telah pun membuat kenyataan ya akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Wan Ahmad Faizal yang membuat tuduhan mengaitkan dirinya sebagai dalang ya di dalam menarik sokongan daripada ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu ini. Menarik untuk kita ikuti sahabat semua. Jadi saya akan update dari masa ke semasa ya berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang pandangan seperti apa yang saya katakan tadi, itu pandangan saya. Anda juga boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun-kan ke 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian tidak pada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.